Bagaimana dengan ekonomi atau bisnis-bisnis yang dimiliki oleh masyarakat Melayu yang ada di Thailand Selatan? Tapi walau bagaimanapun asas pekerjaan orang Melayu di Thailand itu lebih daripada sektor pertanian. Yang kedua Banyak pertanian. Banyak buah-buahan, banyak orang getah. Dari segi agama pun rapat sebab kita di Thailand kita ada 40 majlis agama Islam dan di sana banyak sekolah-sekolah swasta lebih daripada sekolah pemerintah. Dalam penduduknya, warganya minat mengirim anak-anaknya belajar di sekolah agama swasta sekitar 70%. Di sekolah pemerintah 30%. Oke, Pak Tengku Jamiruddin, masih di Pak Tengku saya nak nanya dulu nih Pak Ismail. Pak Tengku, gimana dengan sekolah pertanian Pak Hafiz? Bagaimana dengan ekonomi atau bisnis-bisnis yang dimiliki oleh masyarakat Melayu yang ada di Thailand Selatan? Biasanya kan kalau kita bicara Melayu identik sama kuliner. Apa kebanyakan teman-teman atau orang-orang Melayu, people Melayu di Thailand Selatan itu yang berbisnis atau hobi berbisnis? Boleh ceritakan Pak? Okey, pertama sekali Alhamdulillah kerana pertamanya kalau kita lihat dari segi geografi, selatan Thailand mempunyai kesuburan, khususnya di selatan Thailand ini kesuburan banyak buah-buahan, segi sektor pertanian itu satu. Yang kedua, kekuatan di selatan Thailand ialah berbatasan dengan Malaysia. Jadi banyak di segi nilai-nilai import ekspor tu di sepadan tu, dan penduduk-penduduk orang Melayu di selatan Thailand pun banyak berhijrah bekerja di negara Malaysia, khususnya dalam bidang restoran. Dan salah satu lagi diorang tu kerja di kawasan kemaju-maju Thailand, khususnya di ibu kota Bangkok dan sebagainya. Jadi itulah tapi walau bagaimanapun asas pekerjaan orang Melayu di Thailand itu lebih daripada sektor pertanian. Yang kedua Banyak pertanian, banyak buah-buahan, banyak orang getah buat benang, padi khususnya itulah, dan perikanan itu sebagai kerana kesuburan. Itu satu. Yang kedua banyak jadi kedudukan orang Melayu ada keunikan ialah orang Melayu ni purata kelahiran tinggi. Jadi ramai peratusan penduduk tu jadi jarak umur mereka tu sebagai pekerja ratusannya tinggi. Kalau kita lihat struktur populasi itu banyak yang lingkungan umur yang 20-an sampai 50-60-an tu, jadi ratusan tinggi. Itulah banyak tenaga-tenaga buruh di penduduk-penduduk Melayu tu banyak. Itulah mereka itu hijrah, banyak yang pergi ke Malaysia, pergi ke ibu kota besar-besar di Thailand untuk cari kerja. Itu yang keunikan satu lagi, keunikan penduduk Melayu di Thailand itu peratusan warga emas tu tak banyak berbanding purata negara. Jadi tidak ada masalah kerana orang Melayu hidup berkeluarga, keunikan tu boleh serapkan dalam rumah tangga tu. Tapi walau bagaimanapun di selatan Thailand tu orang Melayu mungkin banyak sebahagian besar pendidikan di sekolah-sekolah agama. Itu mungkin orang minat nak pergi ke sambungan di segi bidang agama dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun kalau di segi penduduk pendapatan penduduk pun mereka itu tidaklah susahlah, mana kata kesuburan alam sekitar, dan mungkin dari segi orang panggil border trade, berlaku di border trade di sepadan dengan Malaysia. Di mana kalau kita lihat perangkaan di Thailand, peratusan nilai ekspor tu paling tinggi di selatan Thailand, di 3 wilayah untuk ekspor ke Malaysia dan ke negara-negara lainnya. Jadi itulah, dan yang amat memberi penting sekali ini ialah di segi pelancongan, di mana selatan Thai ramai penduduk-penduduk daripada Malaysia suka pergi melancong di selatan Thai, khususnya di 3 wilayah, dan wilayah Songkhla dan seterusnya pada Phuket di selatan atas. Itulah, jadi itu yang merangsangkan ekonomi selatan Thai.
Jadi secara overall perekonomian di Tai Selatan, khususnya komuniti Melayu, bisa dikategorikan sebagai ekonomi yang kuat, sehat. Karena banyak perdagangan, pelancong, dan banyak hal ya Pak Tengku. Selanjutnya saya nak nanya nih Pak Ramli Saya. Samail. Pak Ramli ini juga punya pengalaman di government, khususnya tingkat lokal. Karena beliau punya experience, apa sebutan kalau di Indonesia itu bupati, but bupati not by choice, not by election, by choice from central government. Nah, jadi pertanyaan saya nih Pak, ada kerjasama nggak Pak antara komunitas yang Melayu di Tai Selatan sama Malaysia? Kan kita tahu kalau berdagang juga antar negara, ada ini nggak Pak, kerjasama nggak Pak? Ya, sebenarnya di antara Malaysia dengan Thailand, kami memang rapat di setiap bidang. Sebabnya kita tidak ada masalah. Malaysia dengan Thailand tak ada masalah. So kerjasama di setiap bidang, mulai kata ekonomi pun ramai orang di selatan Thailand datang bekerja di Kuala Lumpur, di seluruh Malaysia. Yang terkenalnya dengan kedai tom yum itu. Oh iya. Kedai tom yum. Kalau kita pergi mana-mana negeri pun orang Thailand itu. Itu hasil daripada kedai tom yum, mereka balik ke rumah dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dan kalau di segi pendidikan pun sama juga. Malaysia banyak memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar di selatan Thailand. Kalau di segi sosial tu lebih rapat lagi. Dari segi agama pun rapat, sebab kita di Thailand kita ada 40 majlis agama Islam. Majlis agama Islam ni namanya sama dengan Malaysia. Majlis agama Islam juga di Malaysia. Majlis macam Kelantan, Majlis Agama Islam Kelantan. Kalau di Kelantan tu dia sebut Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan, negeri Kelantan. Kalau di Kedah tu Majlis Agama Islam Kedah. Tapi kalau kita di sebelah Thailand pun kita ambil nama ini juga yang mentadbirkan urusan agama. Majlis Agama Islam dalam 40 tu majoritinya di bawah di selatan Thai. Tapi yang kita kagumnya Majlis Agama Islam sekarang ini orang Islam tu merebak ke seluruh negeri Thailand. Dia ada majlis agama Islam 40 di Chiang Mai, tempat pelancongan, destinasi pelancongan. Orang suka pergi. Ada majlis agama Islam di Chiang Rai sampai ke Thailand Timur pun ada majlis agama Islam. Ada orang Islam. Orang Islam kita biar ke serata Thailand. Ini sebenarnya kita ada majlis agama Islam yang kalau mengikut susunan pentadbiran agama ini, yang paling tingginya ialah Syekhul Islam. Itu macam mufti, grand mufti. Kalau di Saudi itu di Mesir itu dia sebut grand mufti. Kita pun ada Syekhul Islam yang bagi fatwa, urusan fatwa. Dan di susunan pentadbiran agama kita ada majlis jawatan kuasa pusat Islam Thailand. Di bawahnya Majlis Agama Islam wilayah-wilayah itu, di setiap wilayah. Dan di bawah, selain daripada Majlis Agama Islam wilayah, di bawahnya ialah Majlis Ahli Jawatan Kuasa Masjid. Di setiap kampung dia ada masjid, dia ada jawatan kuasa masjid. AJK masjid disebut kalau di sebutan Malaysia. Inilah susunan pentadbirnya. Kalau agama ini elected, dipilih, macam peringkat atas, peringkat bawah, peringkat masjid. Imam khatib bila dipilih orang kampung menjadi imam. Ya. Di peringkat wilayah pun dipilih juga. Ini urusan agama. Alhamdulillah buat masa sekarang ini boleh dikatakan penduduk Islam seluruh Thailand daripada jumlah penduduk semuanya 65 juta. Kita ada dalam sekitar 6 juta penduduk Islam yang kita dapat menganutkan Islam secara bebas sebab kita ada perbelanjaan
perlembagaan ada menyebut dalam satu clause itu mana-mana rakyat Thai bebas menganut agama, mana-mana agama. Dulu perlembagaan dia terhenti di situ saja, tapi selepas itu dia ada amendment constitution ini, dia tambah lagi dan dapat mengamal mengikut ajaran agama. Ini yang penting. Berarti kalau dulu dalam kantor kerajaan kita nak, kantor pemerintah ini kita nak pakai tudung, tak boleh, dilarang. Tapi apabila ada clause ini, bebas kita. Dengan pemerintah pun tak boleh nak kata apa-apa. Di kantor pun tak boleh nak kata sebab perlembagaan beri jaminan. Ini yang kami rasa di Thailand tu agak unik juga dalam kedudukan orang Islam di sana. Thailand berubah, change to be better. To be better, much better. Because the clause. Dan kalau kita sebut di Indonesia itu progresif. Progresif je. Progresif. Ya. Kita balik ke Pak Tengku. Pak Tengku, apa kesulitan yang sering dialami, banyak dialami komuniti Melayu termasuk Islam di daerah Thai Selatan? Apa kesulitan? Yang penting pertama sekali kerana di hari ini sosial di segi bahasa. Jadi banyak anak-anak muda sekarang ni lebih suka cakap Thai. Jadi semakin lama kerana dia sekolah ada guna kebahasaan pun guna bahasa Thai. Social TV pun semua banyak guna bahasa Thai. Jadi itulah dia pengaruh semakin lama semakin jadi lebih minat bahasa Thai. Itulah jadi satu peranan di MDI itu kena menggalakkan bahasa Melayu kerana di sana bahasa Melayu hanya cakap dengar. Dia tidak ada tulis dengan baca. Dia lebih tulis dalam bahasa Thai, baca bahasa Thai, tapi cakap bahasa Melayu. Itu jadi semakin lama semakin kurang peranan bahasa Melayu dalam kehidupan, khususnya dalam bidang akademik. Tapi walau bagaimanapun bahasa Melayu di segi belajar agama masih kekal lagi guna bahasa Melayu tulisan Jawi. Itulah kesulitan. Yang penting itulah. Itu yang kesulitannya. Tapi yang penting walaupun orang Melayu di Thailand dia sebagai minoriti di Thailand, tapi di selatan dia majoriti. Itu dia boleh boleh still survive identiti mereka itu lagi. Sebab lagi yang penting hari ini sekolah-sekolah agama lebih main peranan dari segi guna bahasa Melayu. Dia khutbah masjid pun banyak guna bahasa Melayu. Itulah boleh survivekan bahasa Melayu. Itu dia cabarlah semakin lama. Termasuk juga bahasa Melayu ni orang sana banyak kan guna apabila nak perhubungan dengan negara-negara khususnya Malaysia, Indonesia tu orang hanya mahir di segi cakap. Nak tulis tu kurang sikit. Itulah kena menggalakkan. Itulah peranan gap di MDI itu kena menggalakkan bahasa Melayu sebagai bahasa akademik dan perhubungan antara bangsa. Okey. Pak Samail, saya ada pertanyaan, question. Bila Pak Jamiluddin kata tadi agak sulit bila bahasa Melayu jadikan tulisan, bila ada rapat bersama Malaysia, itu perjanjian, pakai cakap je atau pakai tulisan tapi bahasa Melayu ke bahasa Thai jadi? Kita kalau dengan Malaysia, hubungan kita Malaysia kita guna bahasa Melayu. Sebenarnya di selatan Thailand itu khusus kita dialek percakapannya sama dengan Kelantan. Okey. Ini Kelantan Malaysia. Kelantan Malaysia. Sebab kita persaudaraan je kan. Cuma sempadan. How to make agreement? We don't have any agreement with Malaysia, but the government support them. Okay. They can give chance them to communicate with Malaysia to make any not just agreement but maybe MOU or something like that with Malaysia. Yes. Bisa pakai bahasa Melayu. Ya, bisa. Bisa. Itu terpulang kepada kedua pihak. Kalau tak dapat, kalau surat menyurat ini, kalau tak dapat komunikasi dengan bahasa
bahasa Melayu, kita boleh dengan bahasa Inggeris. Tapi sebenarnya kita galakkan bahasa Melayu tu. Banyak yang dapat menggunakan bahasa Melayu sebab macam Aku Majdi, beliau adalah mantan Presiden Persatuan Alumni Malaysia di Thailand. Itu menggalakkan orang kita belajar di Malaysia. Kalau saudara kita yang satu lagi tu, beliau lulusan Indonesia semacamnya. Itu Pak Hafiz. ada juga Pak Hafiz. Itu pun ada lulusan daripada Indonesia yang balik, yang berkhidmat di sana. Kita dapat mengembangkan lagi bahasa Melayu. Lagipun hubungan rapat macam Majlis Agama Islam dengan Majlis Agama Islam Malaysia dan Thailand itu rapat sekali. Mereka tukar pengalaman dalam hal agama, dan kalau di peringkat sekolah pun ada hubungan. Di peringkat pemerintah sendiri pun memang rapat. Sebab dalam pemerintah itu sekarang ini pemerintah bagi peluang, give chance to the Muslim to hold any position in government office. Dia boleh pegang mana-mana jawatan. Yang ramai sekarang ini ialah para guru-guru di sekolah-sekolah. Itu ramai di sebelah selatan itu ramai orang Melayu. Menjadi pengetuanya, manager or director of the school. Lepas tu di bidang kesihatan, public health, ini pun ramai orang Melayu yang pegang jawatan. Para doktor sekarang ini kita ramai doktor-doktor Melayu, dan nurse-nurse ni ramai nurse Melayu. Dan yang satu lagi di pemerintah, di Kementerian Dalam Negeri, Ministry of Interior. Ministry ini yang bupatinya, yang governornya dilantik oleh kerajaan pusat, itu pun semakin ramai orang-orang Melayu yang pegang jawatan. Sebabnya kita banyak yang dapat pendidikan yang tinggi. Itu peluang kita. Yang naknya bebas, kerajaan bagi peluang, tanya sendiri kita layak kelayakan kita itu. Tapi nak tambah sikit tadi. Boleh, silakan. Peluang sekarang ni anak-anak Melayu jadi guru di sekolah kebahasaan. Tapi di sekolah ni walaupun pelajar ni anak budak-budak Melayu, guru pun Melayu, tapi mengajar dalam bahasa Thai. Itulah jadi tantangan di segi media dia tu. Saya ada pertanyaan buat Pak Tengku. Pak, kalau memang anak muda makin jauh dengan bahasa Melayu dan merapat ke bahasa Thai dari DI Thailand, what function for anak muda supaya makin giat, makin suka bahasa Melayu? Apa yang akan DMDI Thailand lakukan? Gimana? Dalam situasi ini dia ada hikmat juga, kerana bahasa Melayu adalah salah satu bahasa dalam ASEAN. Di segi makronya sekarang ni, hari ni kita sekarang ni di Thailand 16 universiti offer jurusan bahasa Melayu di peringkat sarjana muda. Jadi itu di segi bila salah satu dalam bila isytiharkan ASEAN tu, jadi bahasa Melayu tu jadi pikat balik. Jadi tapi walau bagaimanapun dengan pengaruh bahasa tu, dia nak yang belajar tu belajar lagi, tapi bukan semua boleh belajar. Tapi cuma kita di hari ni kita nak menggalakkan bahasa Melayu sebagai bahasa akademik. Mana kata kalau you cakap Melayu boleh, you dengar faham, you kena tulis, kena baca. Kalau tak peranan tulis dengan baca ni, hanya cakap saja, sembang saja, dia tak. Dan semakin lama dia hanya bahasa Melayu, bahasa sembang, tak jadi. Bila nak kerjasama dengan Malaysia, Indonesia, dia tak boleh update bahasa dia segi secara formal, dia tak. Itulah kita nak. Jadi DMDI itu kita memang dalam banyak-banyak plan kita ni, dari segi kursus bahasa Melayu itu memang kita dah kerjasama. Dan sekarang ni banyak negara-negara bukan di Thailand, di negara anak-anak Melayu di negara lain, khususnya di Europe, di apa sekarang ni, orang akan buat AI dalam bahasa Melayu untuk menggalakkan boleh
boleh belajar. Jadi ada salah satu resolusi dalam perbincangan di MDI di hari di sini. Dan masa yang sama pun kita pun kena ada bermakna dalam menggalakkan bahasa Melayu. Kadang dia depend on the region, dia depend on gelagak suasana. Itu kita kena kaji. Mana sikap dengan cekap tu, sikap kena ada, cekap pun kena ada dalam menggalakkan bahasa Melayu. Itu penting, kita kena apa cekap kita nak, macam mana kita nak cekap. Mungkin sikap bagus nak minat bahasa Melayu, tapi kerana pengaruh tu mungkin dia kena isu semasa lah. Kerana media, kerana di sekolah. Jadi anak-anak Melayu ni bila lahir, diorang cakap Melayu di rumah, pergi sekolah cakap Thai, balik dia guna dua bahasa. Kalau tapi yang penting kita nak dua-dua tu mahir, barulah dia dapat manfaat. Mana kata you bahasa Thai you bagus, bahasa Melayu bagus, semua boleh guna. Itulah yang kita nak. Okey. Boleh tambah sila. Sebenarnya bahasa Melayu di sekolah itu dia ada medium of teaching, dia guna bahasa Thai. Saya rasa ini sama dengan Indonesia. Bahasa nasional itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kami di Thailand pun begitu juga. Cuma kita nak kekalkan orang Melayu supaya dapat communicate, dapat menggunakan bahasa Melayu kesinambungannya. Sebenarnya kalau kita tengok percentage tadi Dr. Ku dah sebut di rumah dan di sekolah. Jadi di sekolah itu dalam seminggu 5 hari gunakan bahasa Thai kanak-kanak di sekolah, dan 2 hari dia ada tadika, disebut di Selatan Thai itu disebut tadika. Dan di tadika inilah kita asuhkan bahasa Melayu sepenuh hari, hari Sabtu, hari Ahad. Kanak-kanak ini akan belajar ke sekolah tadika. Ini tempat yang kita dapat mengekalkan bahasa Melayu. Cuma masalah di Selatan Thailand je, bahasa Melayu yang kita guna, yang kita belajar, yang kita tulis, ajar untuk anak-anak kita ni dengan tulisan Jawi. Sedangkan di Malaysia tu dah gunakan tulisan Rumi. Ini ada perbezaan sedikit antara kita di Selatan Thailand dengan Malaysia. Begitu juga saya di Indonesia. Jawi ni mungkin kekurangan sekarang ini. Tapi kita masih mempertahankan bahasa tulisan Jawi itu. Apabila kanak-kanak belajar agama. Tidak kira sama ada fiqh ke tauhid ke apa ke dengan tulisan Jawi. Itu keistimewaan kami. Makasih banyak Pak Tengku. Makasih banyak Pak Ramli Samail. Habis ini saya akan nanya Pak Apis. Kita akan change sumber karena beliau nggak tahu pendidikan banyak hal. Kita akan tanya Bang Hafiz. Jadi kita stop, kita ganti sumber dulu. Ganti saya. Pak, masih tepat dulu. Oke, halo teman-teman Melayu TV. Kita kembali lagi. Tadi kita ganti narasumber. Kita ganti sumber. Kali ini kita bersama Pak Hafiz. Pak Hafiz ini banyak hal paham tentang pendidikan di Thai Selatan. Dan bersama Ketua DMDI masih di sini. Kita akan tanya dulu Pak Hafiz. Pak Hafiz ini bisa bahasa Indonesia agak baik. Soalnya dia pernah sekolah di Jogja, Pusat Pendidikan Indonesia, Yogyakarta. Selamat datang Pak Hafiz. Ya, betul. Tahun 1995 saya sampai belum 1997. 1995 sampai 1997. Saya belum lahir. Belum lahir. Saya 99 lahirnya. Soeharto jatuh pun saya belum lahir. Ya, 98. 98. Oke, Pak Hafiz. Saya ingin tahu tentang pendidikan yang ada di Thai Selatan, pendidikan tentang bahasa Melayu di sekolah-sekolah, tantangannya, dan Pak Hafiz sendiri gimana menurut Pak Hafiz solusi terbaik supaya kita tetap bisa menjaga, melestarikan budaya Melayu, culture supaya anak muda tak terpinggirkan dengan budayanya sendiri. Sila Pak Hafiz, boleh cerita. Ya, terima kasih Mas Bel. Ya, Mas Bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bersama saya adalah Ketua DMDI Thailand, Dr. Kumajiti Jamiruddin, dan juga saya sendiri Abdul Hafiz Hilay sebagai tim wakil ketua umum DMDI Thailand dan sebagai ketua jaringan sekolah agama swasta wilayah Sempadan Selatan Thailand. Dan alhamdulillah saya juga
bisa berbahasa Indonesia oleh kerana alumni Indonesia tahun 95 sampai 97 S2 di Yogyakarta. Saya dulu ambilnya manajemen pendidikan, dulu belum lagi nama Universitas Negeri Yogyakarta, tapi namanya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. IKIP Yogyakarta, mempunyai perguruan tinggi pemerintah. Alhamdulillah. Dan tentang pendidikan di Thailand Selatan. Jadi Thailand Selatan mempunyai 5 provinsi. Thailand itu 77 provinsi. Oh, banyak. Tapi Thailand ini sama dengan Sumatera, satu pulau. Tapi provinsinya banyak, 77 provinsi. Tapi yang mayoritasnya di 5 provinsi Thailand Selatan. Menganut agama Islam 80%. Dan penduduknya sekitar 4.300.000 jiwa penduduknya di Thailand Selatan. Dan kami di sana bahasa ibundanya bahasa Melayu. Oleh kerana border dekat dengan Malaysia, dan juga bahasa Thai sebagai bahasa negara, tapi bahasa Thai itu adalah bahasa yang kedua bagi kami. Dan di sana banyak sekolah-sekolah swasta, lebih daripada sekolah pemerintah. Dalam penduduknya, warganya minat mengirim anak-anaknya belajar di sekolah agama swasta sekitar 70%, di sekolah pemerintah 30%. Jadi sistem pendidikan di sekolah swasta, jadi kita satu sekolah dua atap, dua sistemnya. Oh, satu sekolah dua sistem. Dua sistem, satunya agama, yang keduanya akademik. Dan agama kami belajarnya menggunakan bahasa Melayu. Tapi akademik itu guna bahasa Thai. Jadi kami menguasai dua bahasa. Bahasa Melayu di sana nggak sama dengan bahasa Melayu di Indonesia, di Brunei, di Malaysia. Tapi kami banyak bahasa Melayu tulisan Jawi. Jawi ya, Arab Jawi kalau Indonesia panggilnya. Dia ada dua, satunya tulisan Rumi, Melayu tulisan Rumi, macam Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Tapi di tempat kami itu Melayu tulisan Jawi. Jadi itu sebagai pengantar, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar apabila mengajar ataupun belajar agama di sekolah. Dan akademik belajar bahasa Thai. Ini di Thailand Selatan mempunyai sekolah agama sekitar 450 sekolah agama. Cukup banyak. Banyak sekali. Ya, cukup banyak. Dan juga macam ketua DMDI Dr. Kumjadi bilang tadi, bahwasanya bahasa Melayu semakin lama semakin hilang bagi anak muda. Bagi anak-anak muda, oleh kerana jadi bahasa Melayu di sana itu seperti cerita tadi, bahasa Melayu untuk komunikasi, bukan bahasa Melayu untuk akademik. Untuk tulis, untuk buat tesis, disertasi dan sebagainya, tapi cuma untuk komunikasi harian saja. Jadi DMDI ini salah satu peranan lah untuk usaha supaya bahasa Melayu itu sebagai bahasa akademik di sana. Upaya-upaya supaya bisa untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa akademik. Tapi Pak Hafiz ada rencana menggunakan tulisan Rumi untuk bahasa Melayu atau fokus sekarang dua-duanya? Sekarang dua-duanya. Kami belajarnya dua-duanya. Oke. Dia segi kalau di segi perdagangan, di segi ekonomi atau perhubungan antara bangsa tu lebih fokus pada tulisan Rumi. Kita kena menggalakkan. Jadi mengajar agama tu sekarang ni masih bergantung pada tulisan Jawi. Tapi mungkin lama-lama bahan-bahan pun banyak dalam bahasa Rumi tu. Yang menguasai bahasa Melayu tulisan Jawi adalah Muslim. Iya, betul. Oleh kerana kita belajar dari Al-Quran. Saya dulu belajar bahasa tulisan Jawi. Di Indonesia disebut sebagai Arab Melayu. Arab Melayu, betul. Arab Melayu, ya. Because saya dari Kepulauan Riau, saya lahir di Batam. Dulu di sekolah saya ada pelajaran belajar tulisan Arab Melayu. Arab Melayu. Jadi saya tahu. Itu pusat bahasa Melayu. Betul. Saya baca kitab-kitab tulisan Arab Melayu
tentang keagamaan. Wajib dulu. Ya, Di Indonesia tahun 2004 di sekolah saya wajib tulisan bahasa Melayu dengan irama itu. Mungkin Pak Apis, saya juga mau nanya Pak Apis. Tantangannya selain sekolah agama belajar bahasa Melayu, akademik bahasa Thai, anak muda ini kan sekolah juga ke sekolah tinggi, ke university. Di university sama? Beza. Beda. University udah guna bahasa Thai. Full? Full. Oh, oke. Full. Jadi banyak yang sekolah ke Malaysia? Atau Yang gimana? Malaysia yang juga yang di Indonesia juga banyak. Oh, banyak. Oleh kerana sejak dari tahun 1970-an dulu, sejak lama, dan juga waktu itu banyak yang di Malaysia dan juga di Indonesia. Oleh kerana di Indonesia ini agak murah. Oke, iya betul. Macam saya dulu bensinnya Rp300 saja. Masa tahun 1995 aja. Tapi sekarang itu udah belasan ribu ya. Iya. Barang semua murah, SPP murah dan banyak beasiswa. Oke. Jadi kami itu jadi 3 macam: Indonesia, kakak tua; Malaysia, kakak tengah; kami di Thailand Selatan, bungsu. Semuanya hampir sama. Untuk beda macam di Indonesia itu di Jawa dengan Pulau Sumatera, itu saja yang beda. Budaya, cara hidup dan sebagainya. Sistemnya sama. Oke, kita masuk ke closing. Saya nak minta one statement. Oke. One statement saya ingin tanyakan, sampaikanlah ke anak muda Thai Selatan ini, apa harapan Pak Tengku terhadap anak-anak muda Melayu di Thai Selatan? Boleh lihat kamera, Pak? Okey, alhamdulillah. Jadi apa yang kami buat semua ini, kita kena patut ingat, anak-anak muda itulah orang yang dah hidup yang lebih lama. Kalau kita lihat di segitu, kerana mereka itu masih muda, orang akan hidup lama. Jadi yang penting warisan Melayu tu kita berharaplah anak-anak muda jaga dan menjaga, dan khususnya bahasa Melayu, adab Melayu dan sebagainya. Mana yang itu yang penting. Kalau generasi muda tak ambil berat, generasi belakang ni lagi hilang. Jadi kami ni sebagai generasi yang 50-60, dan kita berharaplah generasi yang muda tu lebih ambil berat, dan kita harap benar-benar ni jadi warisan sepanjang masa. Amin. Pak Apis, silakan hope untuk anak muda. Apa yang Pak Apis nak sampaikan? Yang sebenarnya harapan kami adalah bahasa Melayu harus agak tetap di sana. Tak akan hilang bahasa Melayu di Thailand Selatan. Itu harapan kami, dan juga kami percaya bahawasanya 3 lembaga yang mempertahankan, termasuk di MDI Thailand, dan juga dalam lembaga pendidikan adalah di TK. Di TK kami juga guna bahasa Melayu, tulisan Jawi dan Rumi, di sekolah agama dan di pesantren. Tiga-tiga ini masih menahan dengan bahasa Melayu, dan juga kutubah macam ketua TMDI Thailand cerita tadi, bahawasanya kita kutubah dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu standard, jadi Malaysia faham, Indonesia juga faham. Itu harapan kami bahawasanya bahasa Melayu tak akan hilang di Thailand Selatan. Oke, terima kasih banyak Pak Ketua DMDI Tengku Jamiluddin. Terima kasih banyak Pak Apis sudah mau meluangkan waktu di Melayu TV, dan mudah-mudahan penontonnya juga datang dari Thai Selatan dan melihat niat kita untuk terus menjaga Melayu. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.